Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 23 November 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar sahaja lagi, siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah As-Saff ayat 10 hingga 12 yang dialunkan oleh Ustaz Muhammad Nur Amin bin Januri, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Majlis Agama Islam Negeri Johor 2022 dan Majlis Laut Budi Sejuta Memori Mantan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor. Diikuti 7 pembayar zakat emas diraih dalam Majlis Haiti Pembayar Zakat Emas 2023. Seterusnya berita, program Dapur Asnaf mengukuhkan perpaduan dan silaturahim sesama golongan asnaf. Diikuti program Wakaf Etani di Pasar Jumaat Mersing disambut meriah. Rangkuman berita diteruskan dengan berita sentuhan kasih sayang Majlis Agama Islam Negeri Johor kepada pelajar pendidikan khas di daerah Keluang. Seterusnya, keberkatan zakat di TZ Garage Auto Spa Detailing dalam program Muzaki Sharing. Diikuti program Virtual Tour Transformasi Rumah dengan skim bantuan baik pulih MAIS. Rangkuman berita diakhiri dengan program Isi Minyak Percuma bersama MAIS Daerah Keluang. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati iaitu tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Johari bin Abdul Rahim, Eksekutif Zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Barakah zakat, gandakan harta dengan berzakat. Surah As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya, Hana Khalid, Khamis 23 November 2023. Terus rangkuman berita. November 2023, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Majlis Agama Islam Negeri Johor tahun 2022 diadakan dengan serahan anugerah kepada 30 orang penerima termasuk 2 pesara.
Turut diadakan Majlis Laut Budi sejuta memori mantan Ketua Pegawai Eksekutif MAISH Tuan Haji Ismail Haji Abu yang kini ditugaskan sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pengurusan. Dalam program tersebut juga diadakan edaran tabung bantuan Palestin kaki tangan MAISH yang merupakan satu usaha Majlis Agama Islam Negeri Johor bagi membantu saudara Palestin yang sedang diserang dan dizalimi Zionis. Majlis disempurnakan perasmiannya oleh Exco Hal Ehwal Islam Negeri Johor Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid Muhammad Khalid. Anugerah-anugerah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAISH Tuan Haji Nasri Mat Ali. Hadir bersama Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor serta delegasi jemputan. Seramai 7 pembayar zakat emas menyerahkan zakat emas secara simbolik dalam Majlis Haiti Pembayar Zakat Emas 2023 di Renaissance Johor Bahru Hotel. MAISH turut menyantuni 3 orang penerima sumbangan zakat. Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadut hadir menerima simbolik serahan zakat emas. Hadir meraikan Ketua Pegawai Eksekutif MAISH Tuan Haji Nasri bin Mat Ali dan Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam majlis berkenaan. MAISH sentiasa peduli dengan keperluan masyarakat yang memerlukan. Dalam program Dapur Asnaf MAISH yang menyantuni 100 penerima barangan keperluan asas termasuk ayam, daging, barangan basah dan barangan kering telah diagihkan kepada asnaf di Mukim Air Baloi Pontian. Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Pontian Ustazah Aisyah Abu Bakar turut hadir untuk menyokong inisiatif ini. Program ini juga dilaksanakan di Tunggang Besar Batu Pahat. Ini mencerminkan komitmen MAISH dalam membantu masyarakat yang memerlukan dan turut menunjukkan kerjasama dalam membantu golongan yang memerlukan. Pasar Jumaat Daerah Mersing menjadi lokasi dalam program Wakaf Tani yang dijalankan oleh MAISH. Program ini melibatkan kempen saham Wakaf Johor yang membuka reruai Wakaf MAISH untuk kemudahan pengunjung berwakaf. Dalam usaha untuk mendorong pengunjung berwakaf, pelbagai hadiah menarik diberikan dengan hanya berwakaf serendah RM10. Turut memeriahkan program, Pegawai Wakaf MAISH Ustaz Nur Ashraf Hashim hadir dalam program tersebut. Program ini juga diadakan temu bual bersama pengunjung dan pengedar di salah saham Wakaf Johor. 16 November, MAISH Daerah Keluang mengadakan program Anakku Sayang di Sekolah Kebangsaan Lelaki Bandar Keluang yang bertujuan untuk menyantuni seramai 25 orang anak-anak PPKI Bandar Keluang. Dengan edaran makanan tambahan dan serahan sumbangan manfaat wakaf berjumlah RM5,000. Semoga dengan usaha ini dapat memberi kegembiraan pada mereka. Turut diadakan program Door to Door di Taman Idaman Keluang dengan mengedar risalah zakat, Baitul Mal dan Wakaf MAISH. Program Muzaki Sharing, MAISH menceritakan kisah perniagaan TZ Garage Auto Spa Detailing di Pahit Raja Batu Pahat. Encik Lokos atau lebih dikenali sebagai Marim yang tidak lupa dengan tanggungjawab mengeluarkan zakat perniagaan. Beliau berkongsi pengalaman dalam kejayaan perniagaannya. Alhamdulillah, tidak hanya penduduk Johor yang mendapat manfaat daripada perkhidmatannya, malah pelanggan dari luar negeri juga turut mendapat khidmatan terbaik dari TZ Garage Auto Spa Detailing. Majlis penerimaan zakat dilaksanakan oleh penolong pengarah pungutan zakat MAISH, Ustaz Muhammad Syafi'i Mustafa. Semoga perniagaan ini terus berkembang dan diberkati. Program virtual tour MAISH pada kali ini diadakan di Kampung Parit Pulai, Parit Sulong, Batu Pahat untuk melaksanakan kerja-kerja baik pulih rumah asnaf. Sumbangan ini melibatkan penggantian hampir keseluruhan bumbung rumah yang rosak dengan yang baru dengan menggunakan dana zakat. Pengurusan dan pelaksanaan kerja-kerja dilakukan dengan kerjasama pejabat daerah Batu Pahat, penghulu mukim dan ketua kampung. Program ini dihadiri oleh penolong pengarah agen zakat MAISH, Ustaz Muhammad Zakwan Ghazali dan Amin Baitul Mal MAISH Daerah Batu Pahat, Ustaz Siddiq Maidin Kuti. MAISH mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan semua pihak dalam menjayakan inisiatif ini. Mengakhiri berita, MAISH Daerah Keluang telah mengadakan program isi minyak motor percuma bersama komuniti di Kaltek, Bandar Renggam dan juga diadakan program Door to Door dengan edaran buklet Zakat Dipermis Perniagaan sekitar Bandar Renggam, Keluang.
Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana bersama kami di MAESH TV. Barakah zakat, gandakan harta dengan berzakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bertemu kita sekali lagi dalam slot Bingkisan Hati bersama saya pada kali ini. Saya akan berkongsi sebuah hadis yang bertajuk ujian dan musibah sebagai penghapus dosa. Tuan-puan sidang penonton MAESH TV sekalian, ramai yang mengelut tatkala ditimpa ujian atau musibah. Lumrah manusia sememangnya begitu. Sementara itu, ramai daripada kita pada hari ini menganggap ujian dan musibah yang melanda rakyat dan negara ini adalah suatu petanda yang malang kepada umat manusia. Mengapa kita tidak mencermin diri kita sendiri? Mengapa kita asyik meletakkan apa yang terjadi ini sebagai salah pihak orang lain? Mungkin Allah SWT menunjukkan ini semua kepada kita supaya kita sentiasa ingat akan kekuasaannya dan mahu kita bertaubat dengan sesungguhnya. Kita sebagai hamba Allah sebenarnya tidak sempurna. Janganlah sentiasa anggap diri kita ini tidak mempunyai dosa. Kita sentiasa melakukan dosa, maka dengan itu Allah mendatangkan musibah untuk kita segera bertaubat. Ketahuilah ada sebab kenapa Allah memberikan ujian berbahaya, musibah, keletihan, kesakitan, kegusaran dan sesuatu yang mengganggu kehidupan kita. Sebenarnya musibah yang datang itu adalah kifarah atau penghapus dosa agar hambanya sentiasa dalam rahmatnya. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari Mulawa'anat berkata, baginda Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, tidaklah ditimpa orang mukmin itu rasa sakit, yakni secara berterusan, rasa penat dan khawatir dalam fikiran, rasa sedih dan hibur, yakni kerana sesuatu yang menimpanya, rasa kegelisahan hati atau sesuatu yang memedihkan sehingga merasakan duri yang menusuk, melainkan dihapuskan dosa-dosanya. Renungkanlah, Allah SWT sangat sayang akan hamba-hambanya dan Dia menurunkan sedikit musibah agar kita kembali kepadanya. Mungkin selama ini kita terlalu leka dengan nikmat yang diberikan seperti rezeki yang melimpah ruah, kemewahan yang menganda, hingga kita lupa semua yang diberikan itu atas izinnya. Kesakitan, ujian dan musibah merupakan satu nikmat. Jadi kita tidak harus mengeluh, menyalahkan takdir yang telah ditetapkan olehnya. Jangan anggap musibah yang menimpa sebagai petanda malang, tapi ianya sebagai satu jalan penghapus segala dosa-dosa kita. Ketahuilah ada sebab mengapa Allah memberikan ujian kepada kita semua. Usah mudah melata atau mengeluh jika kita ditimpa musibah. Tidak kiralah apa jua bentuk ujian berkenaan, hadapinya dengan sabar. Begitu besar pahala bagi orang yang bersabar dalam saat-saat menghadapi segala ujian dan musibah yang diturunkan kepadanya. Sebagai ganjaran, syurga akan menanti bagi orang-orang yang bersabar. Akhir kalam, semoga dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan serta nasihat untuk diri saya juga. Sekian sahaja dari saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim subhanahu wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.